Seterusnya yang ke-15, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Matan dia sebagai menunjukkan pada anda atas ada keperkasaannya, yakni Allah Azza wa Jal yang Maha Suci, ialah bahawasanya ia mendinding anda daripadanya dengan sesuatu yang pada hakikatnya tidak ada wujudnya sertanya Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ini insya-Allah mudah Allah bagi faham. Okey. Kita tengok matan dia. Dia kata sebagai menunjukkan pada kita atas adanya keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, ialah bahawasanya ia mendinding anda daripadanya dengan sesuatu. Nampak tak kita sebut tadi sebab dan akibat kan? Semua ada hikmah dia Tuhan buat benda tu. Tanda Allah nak bagi tahu yang dia tu hebat, yang dia tu maha tinggi, maha adil, dia boleh buat apa yang dia nak. Okay. Ialah dia dinding kita untuk straight kita melihat dia. Kita memang tak boleh tengok dia straight bang. Okay. Jadi dia wujudkan alam ini, semua benda dan sebagainya, panas, sejuk, 4 musim lah apa semua. Dia buat semua benda tu untuk mendinding. Faham tak? Dia jadi kita alam dan dia. Dia cipta alam ni, dia bagi alam ni supaya bila kita tengok alam, kita nampak dia. Tu yang ada setengah hamba Allah yang tinggi makam dia, dia melihat Allah Subhanahu wa taala dahulu baru dia melihat alam. Macam tu. Okey. Ala kulli hal. Tadi masalah. So dia abad di sini tanda keperkasaannya ialah dia mendinding anda daripadanya dengan sesuatu yang pada hakikatnya tidak ada wujudnya sertanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita tengok semua benda apa jua dalam urusan kita, sepatutnya kita nampak kehebatan dia. Yang dia selalu dalam hati tak pernah lupa kepada Allah, mulut dia ucap alhamdulillah, syukur, jaga hubungan dia dengan Allah. Tapi kita ni manusia masih lagi melihat benda yang kita buat tadi kan, manusia, alam dengan Allah. Dia masih melihat alam pi kat dia, alam pi kat dia. Dia tak lebih sana. Pasal apa tu? Sebab dulu kita dah bicara hati dia tu, dia perlu polish dengan istighfar, tasbih, zikir dan sebagainya lah. Habis boleh lah. Tu dia kata, inilah maksud perkataan dari sebahagian ulama muwahhidin, jikalau aku dipaksa melihat selain Allah, nescaya aku tidak sanggup, kerana tidak ada sesuatu yang lain beserta Allah sehingga aku melihatnya serta Allah. Tu akidah dia telah begitu mendalam tu. Meskipun mata zahir dia melihat sesuatu dalam alam ni, tetapi Allah selalu terlihat oleh dia dengan mata hatinya. Tu kebanyakan manusia, dia kata, penglihatan kita, pendengaran kita dan perasaan kita terdinding kepada Allah disebabkan syahwat keduniaan. Meskipun pada syariat, kalau kita cerita tentang syariat dan hukum fiqh, syahwat keduniaan itu tidak diharamkan. Bukanlah haram, tetapi hal keadaan ini dapat melupakan kita kepada Allah apabila tidak kita jaga dan tidak kita pimpin.
Kalau nak ikut dari segi hukum fiqh, bolehlah, tak apalah. Jadi masalah makan halal, makanlah. Tapi dia lupa yang Tuhan pesan, qul washrabu wala tusrifun. Minum, makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Tu yang dia tak boleh jaga tu. Jangan berlebihan, tu yang dia tak boleh. Jadi benda itulah dia kata yang dapat melupakan kita kepada Allah apabila kita tak jaga dan kita tak pimpin dia. So nafsu dia tak boleh buang semua bang. Nafsu dia kena didik. Dia kena ada nafsu tu manusia ni. Cuma dia perlu didik nafsu tu. Mana satu yang betul, mana satu yang salah. Habis yang tu. Kesimpulan dia, marilah kita angkat semua hijab dan dinding yang membatasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hijab-hijab ni di sini dia di permulaan ni yang kita baca pada itu sampai lah ni, dia sebut hijab-hijab itu ialah segala syahwat duniawi. Dan termasuk juga dalam hijab pahala ukhrawi dan tingkatan-tingkatan dalam ukuran ibadah yang terlintas dalam hati. So semua ni dia kata harus diangkat dari hati kita dan perasaan kita demi supaya betul-betul terarah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebut syahwat yang kita cerita dulu kan, dunia, nafsu tu dia mendinding hijab. So bila kita dah naik satu makam, kita beramal mengharapkan pahala, mengharapkan nak masuk syurga, itu juga hijab. Nanti dia akan sebut lagi lah, dia akan datang-datang ni tentang hijab, dan kita akan sebut dengan lebih mendalam. Hijab ni dia ada banyak. Apabila semua hijab ini telah diangkat, barulah kita mencapai tawakal yang sebenarnya. Dia nak suruh kita beramal ni biarlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebab dia nak ingatkan kita tujuan kita hidup, diperintahkan beramal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan dia untuk dekat kepada Allah, untuk sampai kepada dia. Itu sahaja. Bukan tujuan nak yang ni, nak yang tu, karomah, kemuliaan, ilmu laduni dan lain-lain. Itu semua hijab yang melambatkan perjalanan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So ini pelajaran dia ingatkan kita macam mana untuk kita cepat sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin daripadanya. Wallahu taala a'lam. Nanti kita baca hikmah yang ke-16 insya-Allah biiznillah. Hikmah yang ke-16 pada video yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan sudi duduk dan mendengar. Semoga Allah memberi hidayah dan petunjuk kepada kita semua. Yang paling penting, semoga Allah mengampuni segala kesilapan kita. Kita ni kalau nak harap amal yang kita buat tak dapat lah. Okay. Amal kita ni cukup teruklah macam-macam, duk usaha buat dengan sebaik mungkin pun duk lubang-lubang sana sini lagi. Jadi kita amat berharap dalam pelayaran kita atas dunia ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana rahmat dia itu sangatlah luas. Dia berhak ampun siapa yang dia mau, dia nak masukkan seorang itu ke dalam syurga. Dia berhak ikut kehendak dia nak buat begitu. So kita sangat-sangat berharap perjalanan kita dalam hidup ini diampuni segala dosa kita. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.